Baik, boleh kita mula ya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia. Baik, saya tengok suara tuan-puan. Okey, boleh sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada malam ini dapat lagi kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana kita akan mempelajari tentang nama surah di dalam Al-Quran. Seterusnya, kita akan mempelajari tentang tema ataupun tujuan utama di sebalik surah-surah yang kita akan pelajari pada malam ini. Malam ini, kita akan mempelajari dua surah. Surah yang pertama adalah surah At-Tur. Kemudian, surah yang kedua adalah surah An-Najm. Surah At-Tur adalah surah yang ke-52, manakala suratul Najmi surah yang ke-53. InsyaAllah malam ni kita akan memberikan tumpuan kepada dua surah sahaja. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkatan daripada permulaan sehinggalah kepada penghujung pengisian kita pada malam ini. Seterusnya Allah memberkati hidup kita yang sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quranul Karim. Moga-moga Allah juga mengurniakan kepada kita rahmat-Nya
Semoga kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Nota boleh didapati di link Google Drive yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang berada di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia, tuan-tuan boleh dapati ada senarai link nota-nota bukan hanya pada surah At-Tur dan surah An-Najmi, tapi nota-nota yang lalu, yang lepas-lepas pun ada. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan supaya ambillah peluang berada di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Kerana di dalam Telegram tersebut ada jadual secara dalam tempoh 1 minggu. Jadi siapa-siapa yang dia boleh gunakan Telegram, manfaatkan. Kalau siapa-siapa yang tak boleh, tak apa. Saya ada letakkan juga link untuk Google Drive, tajuk tentang nama dan tema surah-surah 114 surah dalam Quran, boleh ambil di ruangan chat. Jadi siapa-siapa yang ingin berada di ruangan Zoom, masih ada banyak lagi ruang-ruang yang kosong. Tapi jika tuan-tuan selesa melihat di FB, silakan. Yang paling penting, kita dapat sesuatu pelajaran pada malam ini. Baik, surah Tur, daripada nama At-Tur itu, ia merujuk kepada gunung. At-Tur, dia adalah gunung. Tur, dia merujuk kepada gunung Tur Sina. Dia panggil ataupun gunung Sinin. Sama saja. Jadi, dalam surah yang ke-52, Allah Ta'ala meletakkan nama nama gunung. Kalau kita belajar minggu lepas, Suratul Zariyat, Allah meletakkan dengan nama angin. Surah-surah dalam Quran ni, dia ada macam pelbagai. Dia ada pelbagai. Flora dan fauna pun boleh kata. Ada geografi, ada geologi, zoologi, semua pada nama-nama surah. Sangat menarik. Sudah pasti ada sebab kenapa Allah memilih nama gunung Tursina sebagai nama surah. Kalau minggu lepas kita belajar Az-Zariyat tentang angin yang menerbangkan, ada kaitan dengan rezeki. Malam ni kita nak cari pula maklumat. Apa kaitan gunung Tursina dijadikan sebagai nama surah? Kita meneruskan mencari justifikasi kenapa surah At-Tur ini dinamakan dan dipilih dalam banyak-banyak maklumat. Dalam 49 ayat dalam surah At-Tur, kenapa dipilih nama gunung Tur Sina? Okey. Kita lihat pendapat yang dinyatakan oleh Dr. Munirah Muhammad Nasir dalam kitab Asma, nama-nama surah-surah Al-Quran. Dapatan saya rujuk, beliau tidak menyatakan justifikasi dia secara terperinci. Cuma beliau mengatakan bahawasanya sebab apa surah itu dinamakan dengan nama At-Tur, kerana ayat pertama pada permulaan surah itu terdapat perkataan At-Tur yang Allah letakkan ia sebagai sumpah. Itu penjelasan daripada Dr. Munirah. Okay, dalam Asma Suwaril Quran. Begitu juga kalau kita buka dalam kitab yang kedua, iaitu dalam kitab Awwalu Marrah
at-tadabbur al-Quran. Menyatakan juga sebab apa surah itu dinamakan dengan At-Tur, dapatan saya hanya dinyatakan bahawasanya disebutkan At-Tur kerana ayat perkataan tersebut ada ayat yang pada permulaan surah Allah jadikan ia sebagai sumpah. Okey. Cari lagi justifikasi. Okey, ketika membuka dalam kitab Ad-Dilalah Asma'i As-Suwaril Al-Quraniyah, Dr. Ali Hasan Arfan memberikan maklumat lanjut. Beliau kata, dinamakan At-Tur itu kenapa diletakkan sebagai nama surah, bukan sekadar perkataan At-Tur pada ayat yang awal dalam surah tersebut pada ayat yang pertama, tetapi Gunung Tursina itu, At-Tur itu berkait rapat dengan tempat diturunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Lepas tu kalau kita baca lagi banyak kitab, akan jumpa kupasan yang makin bertambah. Tapi dapatan saya ulasannya cukuplah dengan dua ulasan ini. Pertama, kalau ditanya kenapa surah tu dipilih dengan nama At-Tur, kita boleh jawab yang pertama, sebab Allah jadikan At-Tur ini sebagai sumpah. Allah bersumpah dengan At-Tur, kemudian diletak pada ayat yang pertama. Lepas tu kita gabung dengan ulasan Dr. Ali Hasan Arfan. Okey. Untuk menguatkan penjelasan Dr. Ali Hasan Arfan ini, nanti saya akan tunjukkan pada tuan-tuan dan puan senarai perkataan At-Tur dalam surah-surah yang lain. Okey, kita terus kepada ayatnya. Okey, kita nak yakinkan lagi, nak kukuhkan maklumat kita lagi, kita nak tengok mana ayat permulaan tu. Okey, jadi kalau kita rujuk pada ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wat-tur, demi gunung Tursina. Demi gunung Tur, dia adalah gunung yang mempunyai pokok-pokok. Demi gunung Tursina. Di mana Allah bersumpah? Allah bersumpah dengan huruf waw dekat sini. Waw, maksudnya demi. Dekat surah At-Tur ni, permulaan ayat 1 sampai ayat 5, Allah bersumpah sebenarnya dengan 4 perkara. Ada sekali lagi ayat nombor 2. Lepas tu ketiga. Keempat. So ada 4. Demi, tengok ada 4 ke 5. Sekejap saya tengokkan pada ayat yang berikutnya. Okay, tengok sekejap. Okey. Kejap. Takut saya tertinggal. Oh, bukan. Ada 5. Maafkan saya. Betul. Ada 5. Ada 5. Allah Ta'ala mulakan surah At-Tur dibuka dengan bersumpah. Allah yang bersumpah. Allah kalau tidak bersumpah pun, memang maklumat itu diyakini. Betul tak? Kata-kata Allah ni benar. Tapi kalau Allah bersumpah, maksudnya lebih kuat dan kukuhlah apa yang Allah Ta'ala nak beritahu. Jadi surah At-Tur ini memang kita jumpa pada ayat pertama, wat-tur. Demi Tur. Tur situ apa? Maksudnya gunung Tursina. Okay, inilah alasan kenapa dipilih surah itu dengan nama surah At-Tur. Sebab pada ayat yang pertama kita jumpa apa? Perkataan wat-tur. Demi gunung Tursina. Dalam Al-Quran, semua perkataan At-Tur dia merujuk kepada kisah Nabi Allah Musa
alaihimus salatu wassalam. Nah, buka perkataan At-Tur di dalam Al-Quran, dia dikaitkan dengan Nabi Allah Musa alaihimus salatu wassalam. Jadi untuk memahami dengan lebih lanjut, kan, kita dah tahu apa makna At-Tur, kita dah tahu tentang mengapakah sebab dipilih surah itu dengan nama At-Tur pun kita dah tahu, tapi kita nak bincang pasal tema. Sekejap lagi kita nak bincang pasal apa tema utama surah At-Tur ni. Maka kita ambil dulu maklumat pada permulaan ayat-ayat dalam surah At-Tur. Kita bincang dulu ayat pertama sampai ayat 65. Kita masuk sikit ayat 66. Okey. So selepas Allah bersumpah demi gunung Tursina, Allah mengatakan wa kitabin mastur, dan demi kitab yang ditulis. Wa kitabin, demi kitab-kitab yang ditulis. Okey. Lepas tu Allah kata kitab yang ditulis tu ditulis di mana? Fi raqim mansyur. Pada lembaran surat yang terbuka. Kan orang dulu dia menuliskan pada daun-daun, pada kertas-kertas. Okey. Kemudian ayat yang keempat, Allah bersumpah, buat sumpah yang ketiga. Wal baitil ma'mur. Dan demi Baitul Ma'mur. Okey. Baitul Ma'mur, kalau kita baca dalam hadis Nabi yang sahih, siapa yang pernah ikut maklumat tentang Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW pernah melihat Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Cuma Nabi SAW tidak tahu apa sebenarnya Baitul Ma'mur tu. Maka Jibril alaihi salam menyebutkan Baitul Ma'mur itu adalah merupakan Kaabah yang setiap hari akan ada lebih kurang dalam 70,000 malaikat akan datang di Kaabah namanya Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Mereka akan tawaf, mereka solat, lepas tu mereka tak datang dah. Datang lagi grup yang lain 70,000. Bayangkan setiap hari 70,000. Jadi untuk lebih menghayati kisah malaikat-malaikat ni, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan mengikuti perbincangan tentang para malaikat pada hari Ahad setiap jam 3 petang. InsyaAllah kita akan perincikan lagi. Bukan sekadar 70,000 malaikat setiap hari pergi tawaf dekat Baitul Ma'mur. Dia merupakan Kaabah yang ada di langit. Sebab tu kalau kita baca ulasan, kata Al-Imam Ibn Kathir, dia kata setiap langit ni dia ada Kaabah, 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 Kaabah. Sampai langit yang paling dekat dengan manusia. Dia panggil langit dunia. Dekat langit dunia itulah tempat Al-Quran dia berhenti. Dia berhenti, Allah Ta'ala turun daripada Lauh Mahfuz, dia berhenti kat langit yang bawah sekali. Nanti saya dah masuk tajuk Al-Quran, panjang pula cerita ni. Okey, tapi kita tahu apa tu Baitul Ma'mur. Okey, cuma apabila kita baca satu ayat, kita nak cari jawapan kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan Gunung Tursina, kenapa Allah bersumpah dengan Baitul Ma'mur. Dia mesti ada connection dia. Dia mesti ada link dia. Sebab apa? Sebab ayat itu berada pada surah yang sama. Dia setiapnya Allah gunakan dalam sumpah, Allah bersumpah pada surah tu mesti ada alasan sebab kenapa Allah bersumpah dengan sumpah-sumpah yang berbeza pada setiap surah.
Kalau dalam surah At-Tur ini, Allah bersumpah dengan Gunung Tursina, lepas tu Allah bersumpah dengan Baitul Ma'mur, Kaabah yang ada di langit yang ketujuh. Nanti kita akan lihat jawapan dia. Kemudian Allah bersumpah dengan langit, wasaqfil marfu' dan demi bumbung yang Allah Ta'ala tinggikan, iaitu langit. Okey, Allah bersumpah dah berapa? 4 kan? Lepas tu kita tengok sumpah yang ke-6, sumpah ke-5, lepas tu kita sambung lagi dengan At-Tur. Okey, pada ayat yang ke-6, Allah bersumpah dengan wal bahril masjur dan demi laut yang panas meluap-luap. Ini ada kaitan dengan hari kiamat. Okey, Allah bersumpah dengan laut yang panas meluap-luap. Okey, nanti kita akan masuk ayat 7 dan ayat 8. Okey. Begini, sebelum kita lanjutkan, saya minta tuan-tuan dan perempuan buat salinan yang maklumat ni saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak sempat nak saya masukkan senarai ayat yang ada menyebut tentang Gunung Tursina di dalam Al-Quran. Semua sekali dapatan saya ada 10. Allah menyebut 10 kali, Allah menyebut dalam 10 tempat di dalam Quran perkataan Tursina. Kenapa penting kita kena ambil tahu? Sebab, kenapa penting tau? Sebab Allah gunakan dia dalam sumpah. Demi. Kalau siapa yang mempelajari tentang sumpah di dalam Quran, kan? Allah Ta'ala tidak akan bersumpah melainkan sumpah, perkara yang Allah gunakan dalam sumpah itu dia mesti ada nilai, dia mesti agung, dia mesti ada keutamaan. Allah Ta'ala tidak akan bersumpah dengan makhluk dia yang biasa-biasa saja, tak ada. Kalau Allah gunakan dalam sumpah saja, mesti perkara itu mempunyai perkara yang sangat besar. Dia mesti ada keutamaan. Macam Allah kata, demi Gunung Tursina. Maknanya, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, ambil maklum ya, Gunung Tursina ni, ambil maklum ya, Gunung Tursina ni. Tapi kita tak dapat jawapan. Cuma kita tahu, tentu ada sesuatu dekat Gunung Tursina ni. Kenapa? Kerana Allah jadikan dia sebagai sumpah. Okey, jadi nak tahu maklumat tu, sebab itu saya minta tuan-tuan salin. Okey. 5 tempat yang pertama di dalam Al-Quran Allah ada menyebut tentang At-Tur. Okey, saya tak tulis nama surah, tapi saya hanya tulis nombor surah. Kalau 2 nisbah 63 ni, 2 ni maknanya surah yang kedua, iaitu Suratul Baqarah ayat 63. Ini cara tepat untuk mencatat nota. Kadang-kadang kan disebut, okey, surah ini, surah yang keberapa, ayat keberapa, muka surat keberapa. Kadang-kadang nak tulis nama surah tu pun dah panjang, dah take time. Jadi kita letak dia nombor. Okey, surah nombor 2 ayat 63, surah nombor 2 ayat 93, surah yang keempat An-Nisa ayat 154. Surah yang ke-19 ni surah apa? Surah Maryam kan? Surah Maryam ayat 52. Kemudian dalam surah Taha kan? 20 ni surah Taha tak silap saya. Saya pun hampir lupa juga nama-nama surah ni. Ya, Ustaz. Ya, betul. Surah Taha ayat 80. Saya ulang balik. Surah Baqarah 63, 93, surah Nisa ayat 154, surah Maryam ayat 52, surah Taha ayat 80. Okey, kalau ada kamera snap je terus. Okey, sebab ni tak ada dalam nota yang saya edarkan. Okey, kemudian kita ambil 5 ayat yang lain. Okey, surah nombor 23 Suratul Mu'minun ayat 20. Suratul 28 Suratul Qasas. Okey, Suratul Qasas surah nombor 28 ayat 29 dan Suratul Qasas ayat 46
surah 52 ayat 1 ni, surah apa agak-agaknya ni? Surah apa ni? 52 ayat 1 ni. Cuba teka. Surah apa ni? 52 ayat 1. Atur. Surah At-Tur yang sedang kita belajar ni lah. Inilah surah At-Tur ni. Okey, surah At-Tur surah 52 ayat 1. Lepas tu surah 95. 95 ni surah apa agak-agaknya? Surah yang Allah bersumpah dengan, ni surah At-Tin. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin. Inilah ayat dia. Saya ulang sekali lagi. Surah Al-Mu'minun ayat 20, surah Al-Qasas ayat 29 dan ayat 46, surah At-Tur ayat 1 dan surah At-Tin ayat 2. Okey, ada 10 tempat di dalam Al-Quran disebutkan tentang Tur. Jadi dalam Quran, apabila Allah sebut tentang Tur, Gunung Tur Sina ni, semua dia merujuk kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Pasti ada sesuatu dekat bukit Gunung Tur Sina tu, sehingga kan Allah jadikan dia dalam sumpah. Siapa yang mengikuti ataupun tuan-tuan pernah mempelajari kisah Nabi Allah Musa, tuan-tuan tahu Gunung Tur Sina itulah tempat Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam berkata secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantaraan malaikat untuk dapat wahyu dari Allah. Dan dekat Gunung Tur Sina itulah Nabi Allah Musa mendapat kitab At-Taurat. Gunung Tur Sina itu jugalah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam dia dilantik menjadi Rasul. Jadi Gunung Tur Sina ni dia sangat famous, dia sangat terkenal. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ni kita kena tahu, Nabi Musa ni merupakan Nabi yang semua umat mereka terima Nabi Musa. Maksudnya kalau orang Yahudi, of course orang Yahudi memang sangat membesarkan Nabi Musa. Kalau orang Kristian, orang Nasrani pun mereka terima tentang Nabi Musa. Tetapi Nabi Allah Isa, orang Yahudi tak terima Nabi Isa. Itu beza dia. Sebab itu antara sebab banyak Allah sebut kisah Musa ni, apabila ayat tu kena dekat orang Nasrani iktiraf Nabi Musa. Apabila ayat tu berkaitan dengan orang Yahudi iktiraf Nabi Musa. Orang Islam sudah pastilah beriman dengan semua para Nabi. Jadi Musa ni dia sangat terkenal. Sebab tu kalau orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ni, kitab rujukan utamanya adalah Taurat. Kitab besar dia, kitab induk. Kalau ada kitab Zabur, kalau ada kitab Injil, tapi kitab utamanya adalah pada Taurat. Maknanya Musa ni dia menjadi figure utama bagi Bani Israel. Lepas tu apabila Musa jumpa dengan Allah di Gunung Tur Sina, sebab tu Allah bersumpah demi Gunung Tur Sina. Okey. Jelas dapat kenapa Allah pilih nama At-Tur, tapi belum habis lagi. Okey, kita teruskan kepada apa perkaitan Allah bersumpah demi Gunung Tur dengan Wal Baitil Ma'mur. Kata Dr. Ali Hassan Arfan, saya baca banyak juga rujukan mencari di antara surah yang saya kehabisan maklumat. Sebab tidak kesempatan nak rujuk, tidak ada banyak rujukan, pusing sebab tak dapat jawapan secara meluas. Kenapa Allah pilih Gunung Tur Sina tu? Sebab dalam ayat-ayat tu tak nampak secara jelas. Kan dia 49 ayat. Tapi dibaca jumpa ulasan dia. Jadi kata Dr. Ali Hassan Arfan, dia kata
perkataan Gunung Tursina kaitan dengan Musa, ini memang kita tak nafikanlah. Tetapi kenapa Allah bersumpah dengan Wail Baitil Ma'mur? Dia ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Okey. Tuan tulis ya, Baitul Ma'mur ni dia adalah Kaabah yang berada di langit yang ketujuh. Okey. Kaabah di langit ni, kata Ibnu Kathir, dia kata Kaabah di langit ni ia betul-betul selari dengan Kaabah yang ada di Mekah. Kan kita tahu kan Mekah ni merupakan titik tengah kan bagi sebab tu kita orang Islam, ibu negara kita adalah Mekah. Jadi wal Baitul Ma'mur ni sebab dia Kaabah di langit, ada perkaitan Kaabah yang ada di Mekah. So apabila sebut Mekah, memang Nabi, Rasul yang sangat sinonim dengan Mekah. Kita tak perlu tanya lagi. Semua orang akan tahu ia berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perkaitan dia. Okey. Jelas? Okey. Sekarang kita nak tengok kejelasan yang lebih lanjut lagi. Kita tengok ayat yang Tuhan kata, ni ayat nombor 2. Tuhan kata apa? Wa kitabin mastur. Maksudnya, dan demi kitab yang ditulis. Okey. Kalau nama tempat Gunung Tursina ada kaitan dengan Kaabah Nabi Muhammad, maksudnya Nabi Musa ini adalah Rasul Allah hantar. Nabi Musa dapat wahyu dari Allah. Nabi Muhammad pun sama pangkat macam Nabi Musa. Nabi Muhammad pun dapat wahyu dari Allah. Maknanya Nabi Musa dapat wahyu daripada Allah. Nabi Muhammad dapat wahyu daripada siapa? Sudah tentulah daripada Allah. Ini bermakna Nabi Allah Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah mendapat wahyu daripada sumber yang sama, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Secara tak langsung surah At-Tur ini dia ada kaitan dengan wahyu yang diberikan kepada dua nabi ini. Okey. Kemudian kita tengok maklumat lain. Ketika Allah kata dan demi kitab yang ditulis, kalau kita nak hubung kaitkan dengan Musa dengan Nabi Muhammad tadi tu, kalau Nabi Musa dia dapat kitab Taurat yang sudah siap-siap tertulis di dalam itu Taurat, maka Al-Quran juga ia merupakan Al-Quran yang ditulis. Sebab tu namanya kitab. Ada perkaitan tak? Dan demi kitab yang ditulis. Kitab apa? Maksudnya semua wahyu-wahyu yang ditulis itu dia termasuk dalam maklumat ini. Jadi kalau kita nak hubung kaitkan dengan yang Gunung Tursina dengan Baitul Ma'mur tadi itu, maka kalau Nabi Musa sudah pasti dia dapat kitab Taurat di Gunung Tursina, dia dapat sekaligus. Seketul dia dapat kitab Taurat tu. Yang ditulis di papan-papan alwah. Maklumat tu. Tapi kalau Nabi, dia tak dapatlah bentuk ditulis sekaligus. Tetapi Nabi mencatat, Nabi menulis kembali apa yang Nabi dapat melalui penulis-penulis yang Nabi lantik di kalangan para sahabat. Ada perkaitan tak? Ada perkaitan dia. Hatta Quran yang dapat di tangan kita pada hari pun, ianya dalam bentuk tulisan. Ada perkaitan. Ini bermakna Taurat dari Allah. Al-Quran dari Allah. Jelas tak? Maknanya dia dapat wahyu yang sama. Sebab tu kita orang Islam yang beriman tak boleh tolak Taurat, hanya menerima Al-Quran. Tak boleh. Kita sudah pasti kita kena terima kitab-kitab. Kalau kita boleh terima Al-Quran,
kita juga kena terima Taurat. Maksudnya kita kena meyakini Taurat ini adalah wahyu yang Allah turun kepada Nabi Musa. Cuma isi kandungan dia yang telah diubah tu, itu masuk bab lain. Tetapi kita kena percaya setiap Nabi-Nabi ni dia dapat wahyu, dapat kitab dia. Jelas tak? Sebenarnya pada sudut surah ni, kan, daripada maklumat ni, sebenarnya dia nak bagi satu, Allah Ta'ala nak tunjulkan ada sesuatu pada ayat yang watur wal baitul ma'mur wa kitabin mastur. Okay, jadi kita nak tengok pada dia punya tema dia. Okey, kita tengok tema dia. Kita terus pergi pada tema. Okey, tema surah At-Tur ni, ia keluarnya tema ni setelah 49 ayat tadi tu diamati, dilihat sudut pembuka, penutup dan keseluruhannya, maka para ulama kata tema bagi 49 ayat surah At-Tur ini adalah Allah nak cerita tentang apa? Segala wahyu ini adalah benar. Sebab apa benar? Kan? Maknanya wahyu yang Allah bagi pada Musa itu benar. Wahyu Al-Quran itu benar. Maknanya kita kena membenarkan kitab Taurat, kita juga kena membenarkan Al-Quran. Sebab apa? Sebab daripada sumber pemberi wahyu yang sama, iaitu Allah. Jadi, Dr. Ali Hassan Arfan dia kata surah At-Tur ini dia punya intisari utamanya, temanya, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada siapa yang baca 49 ayat ni, ataupun waktu ayat ni turun ketika mana Nabi sebelum berhijrah, kerana dia surah Makkiyah, nak bagi tahu kepada orang Arab musyrikin bahawasanya Nabi SAW dia dapat wahyu Quran itu bukan cerita dongeng, bukan sihir, bukan Muhammad reka, ia adalah daripada Allah. Maknanya apa yang Nabi sampaikan itu ianya adalah dari Allah. Dalam masa yang sama, kalau ada orang-orang ahlul kitab yang dia tak nak terima Quran, dia tak nak dengar cakap Nabi Muhammad, dia tak iktiraf Nabi Muhammad, sedangkan Allah Ta'ala kata, Allah linkkan, betul tak tadi kan? Kalau dia isunya, kalau korang boleh menerima Nabi Musa, kenapa korang tak terima Nabi Muhammad? Itu yang Allah bawa daripada sumber yang sama wahyunya. Itu maklumat pada tema. Lepas tu ada satu maklumat tambahan. Selepas tema surah At-Tur ini cerita tentang wahyu yang Allah turunkan ini memang benar, dia adalah wahyu, dan yang terpenting dalam isi kandungan wahyu ini, dia ada kaitan tentang hari kiamat. Tuan faham tak maksudnya? Maksudnya, kalau kita boleh terima, ya Quran ini memang wahyu dari Allah, secara tak langsung kita akan percaya tentang hari akhirat itu. Sebab apa? Sebab isi kandungan Al-Quran mengandungi maklumat tentang hari akhirat. Jadi, dalam surah At-Tur bukan semata-mata sekadar nak mengatakan bahawa wahyu Al-Quran itu adalah benar daripada Allah. Dalam masa yang sama, surah At-Tur ini nak menekankan tentang hari akhirat. Sebab dia saling berkaitan. Sebab itu kita orang beriman, salah satu rukun imannya percaya pada hari kiamat. Kita tak boleh pisah salah satu daripadanya. Kita tak boleh kata, saya percaya Quran, tapi saya tak percaya hari kiamat. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam Quran itu banyak ayat sebut pasal kiamat. Maknanya kalau kita terima isi kandungan Quran, kalau kita terima Quran itu, percaya Quran itu dari Allah, maknanya kena percayalah hari kiamat. Jadi inilah adalah tema yang dicadangkan oleh Dr. Ali Hassan Arfan. Nanti kita nak tengok tentang di mana dia dapat hari akhirat ni. Okey, kejap lagi kita akan buktikan. Kan? Okey, lepas tu kita ambil satu lagi.
Tema, okey. Dia kenapa saya ambil 2, kadang saya paparkan 3. Sebenarnya kita nak tengok di mana kesimpulan dia. Okey, setakat ni tak ada beza lah. Okey. Kalau kita buka dalam surah At-Tur ni, kata Syekh Adil Muhammad Khalil dalam buku dia kata, tema surah Tur ini Allah Ta'ala nak terangkan tentang sifat, sikap ragu-ragu dan syubhat-syubhat tentang hari kiamat. Ada berkaitan dengan tema tadi pasal hari kiamat. Cuma Syekh Adil Muhammad Khalil dia kata surah At-Tur ini dia surah yang nak membersihkan siapa-siapa tak yakin hari kiamat tu, surah At-Tur tu akan berikan jawapan dia. Maknanya kalau siapa yang ragu, siapa yang dia rasa ya ke kiamat ni sekian-sekian, maka surah At-Tur tu fungsi dia membetulkan, beri jawapan. Ini adalah tema yang dicadangkan oleh Syekh Adil Muhammad Khalil. Kita akan tunjukkan nanti. Tapi dia tetap sama. Ada isu tentang hari kiamat. Okey, kita lihat dulu. Kita lihat di mana nak tahu tentang hari kiamat ni. Okey, kita patah balik kepada ayat yang pertama awal-awal tadi. Okey, ni ayat 5 kan? Kita tengok pada ayat nombor 6 dan 7. Kita tengok ayat nombor 6, 7 dan 8. Kita tak baca tadi. Kalau kita baca pada ayat 6, 7 dan 8, ini dia panggil kumpulan ayat yang dinamakan sebagai muqaddimah kepada surah At-Tur. Ataupun kita kata sebagai pembukaan, pendahuluan bagi surah At-Tur. 8 ayat yang pertama. Jadi kalau kita baca ayat nombor 6, Allah bersumpah dan demi lautan yang panas meluap-luap. Panas meluap-luap ni dia dikaitkan dengan hari kiamat. Hari kiamat nanti, lautan yang ada dekat muka bumi ni, semua akan panas. Tidak ada setitis air yang tidak akan panas. So Allah bersumpah dengan laut itu. Maknanya hari kiamat. Lepas tu baca ayat 7, Allah kata, Inna azab rabbika lawaqi'. Allah kata, sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan berlaku. Pasti akan datang. Pasti akan diberikan. Jadi dekat sini azab ni pasal apa? Tentulah azab yang paling utama adalah azab di hari akhirat. Lepas tu Allah kata, malahu min dafi'. Allah kata siapa yang dapat azab tu nanti, tak ada siapa pun yang dapat menolak azab itu. Kalau nak lebih kukuh lagi, bacalah ayat 9, ayat 10 sampai ayat berikutnya. Jadi tengok ya. Tengok kat sini. Waktu kita baca dekat pembuka ayat 1 sampai ayat nombor 2 dan 3 tadi kan. Kalau kita baca dekat sini pasal apa? Kita sebut tadi pasal apa? Ni pasal wahyu. Betul? Ni pasal wahyu kan? Okey. Kemudian kita tengok waktu kita baca ayat 7, 8, 9 pula pasal apa? 7, 6, 7, 8, 9 pasal hari kiamat. Kan ada maklumat kan? Jadi daripada maklumat ni lah keluarnya tema seperti ni. Nampak tak? Kebenaran wahyu yang Allah turunkan, isi kandungan wahyu yang terpenting yang Allah nak sebut tentang hari kiamat. Jadi kalau kita dah tengok ayat tadi, tengok pada pendahuluan ayat 1 sampai ayat 8 tadi, memang kena tema ni, memang sangat sesuai. Tapi kalau tuan-tuan nak lebih yakin, tuan-tuan baca lagi keseluruhan ayat lah, 49 ayat tu. Kesemua sekali. Tapi kita tak sempat lah nak baca ayat 1, ayat 2, ayat sampai 49 ayat sebab kita bukan sesi untuk belajar tafsiran ayat, bukan nak belajar tadabbur ayat. Tapi kita nak merungkaikan nama dan nak cari tema. Okey. Sekarang kita nak cari jawapan tema yang buku ni pula dia cakap. Syekh Adil kata tema dia sebenarnya surah At-Tur ni
dia nak dikaitkan dengan kiamat. Kenapa dengan kiamat tu? Kerana ada orang masa ayat ni turun, mereka ragu-ragu. Mereka selalu merasa sangsi. Itu dipanggil syubhat. Syubhat ni dia rasa macam ya ke tidak? Ya ke tidak? Macam kita kata tak boleh makan tu syubhah. Itulah syubhat tu. Kan? Sesungguhnya halal itu terang, haram tu terang, tapi tengah-tengahnya ada syubhat. Jadi orang-orang ketika mana ayat ni turun, mereka macam ya ke? Dia macam ada banyak syubhat-syubhat dan mereka menjadi ragu-ragu tentang hari kiamat ni. Maka surah At-Tur dia turun bagi jawapan. Okey. Kita nak kukuhkan tema ni, jom kita cari jawapan dia. Kalau kita buka dalam surah At-Tur ni, Masya-Allah. Rupa-rupanya selama ni kita baca surah At-Tur tu, kan? Rupa-rupanya ada satu ciri yang istimewa dekat surah At-Tur. Istimewanya apa? Berlakunya pengulangan perkataan am. Am ni apa? Adakah ataupun apakah? Maknanya dalam surah At-Tur diulang 15 kali persoalan. Adakah, apakah? Adakah, apakah? Dalam bahasa mudahnya am. 15 kali. Persoalan tu sebenarnya adalah untuk merungkaikan keraguan yang ragu tentang hari kiamat. Cara dia bertanya. Digunakan am 15 kali. Okey, nak tahu 15 kali tu pada ayat mana? Dalam nota tu saya dah buatkan, dah siap-siap untuk tuan-tuan perempuan. Sepatutnya saya nak kena bagi kerja rumah. Tapi saya tahu ramai yang ikut kuliah ni ramai perempuan daripada lelaki. Orang perempuan ni kerja rumah dia banyak nak buat. Kalau kita bagi kerja rumah lagi, sian orang perempuan ni, kan. Jadi kita bantulah. Sertakan, dah buat elok-elok dah. Am tu kat mana? Kan. Jadi kalau dia sebenarnya am tu dia bermula pada ayat nombor 30, tapi saya tak letak ayat 30 kat sini. Okey, dekat sini kalau tuan-tuan tengok, jumpa perkataan am banyak kan? Yang warna merah tulisan dah telah highlightkan warna kuning. Lebih nampak kan? Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun am yaquluna taqawwalah. Kita baca ayat nombor 35 ni, Allah kata am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kita jumpa am. So lepas ni kalau dengar orang baca am banyak tu, surah At-Tur. Kalau kita jumpa surah Rahman, fahamlah kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah Rahman. Tapi kalau jumpa orang baca banyak am ni, tak ada banyak seperti mana surah At-Tur. Ada 15. Tapi dekat sini kita hanya jumpa 14 kan? 1, 2. Yang lain tu dekat ayat nombor 30. Okey, jelas tak? Jadi kita kalau tuan-tuan nak jelas, tuan-tuan kena tengok terjemahan. Saya minta maaf sebab memang saya tak sempat nak letakkan terjemahan setiap ayat-ayat ni. Maka tuan-tuan dan puan-puanlah, kalau nak faham apa persoalan yang Allah tanya, apakah, adakah, tuan-tuan kena buka Quran terjemahannya. Supaya apabila kita buka, kita baca sendiri, ia tak sama dengan kita hanya mendapat maklumat tu secara terus daripada saya. Lepas tu, tuan-tuan kena buka. Nak dapat jawapan. Apa yang syubhah mereka? Mereka ragu-ragu tentang apa? Dia merangkumi 3 perkara. Mereka ragu-ragu tentang kekuasaan Allah. Mereka ragu-ragu tentang wahyu Quran. Mereka ragu-ragu tentang hari kiamat. So, surah At-Tur memberikan jawapan. Dalam bentuk bertanya. Adakah? Apakah? Allah ditanya. Tengok pada konteks ayat. Okey, kalau kita tengok, kita ambil satu contoh lah. Kita ambil ayat nombor 35 lah. Kan, ayat 35 ni tengok Allah tanya 2 kali kan, ada perkataan am kan. Allah kata am khuliqu min ghairi syai'.
am humul khaliqun. Tahu tak soalan tu Allah Ta'ala tanya pasal apa? Ayat nombor 15 tu. Okey, jadi betul ini surah apa ni? Ayat nombor 33. Kan? Surah At-Tur. Okey, Allah Ta'ala tanya apa? Okey. Ayat nombor 30 apa? 35 tadi kan? Okey, ayat 35 tu Allah Ta'ala tanya soalan apa tau? Soalan Allah bertanya tu sebenarnya nak merungkaikan keraguan mereka. Jadi cara dia Allah guna pendekatan bertanya. So kalau kita baca ayat 35 tu Allah tanya macam ni. Apakah mereka telah diciptakan tanpa ada pencipta? Atau mereka yang cipta diri sendiri? Soalan tu. Maksudnya Allah Ta'ala tanya, korang yang hidup ni, hidup korang ni, korang boleh hidup, tak ada pencipta ke yang ciptakan korang hidup? Ataupun memang korang terus hidup? Tu soalan dia. Nampak tak? Dia soalan yang bagi orang berfikir. Kalau orang tu dia waras, dia boleh fikir, tentu dia akan jawab. Mana ada boleh jadi terus hidup? Kan? Tak, dia mesti ada pencipta dia. Inilah soalan dia. Ayat 35 ni akhirnya mereka akan mendapat jawapan, rupanya tentu ada pencipta. Pencipta dia siapa? Itu yang pergi nanti soalan pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, boleh baca keseluruhan dia. Jelas Okey, kita terus pada surah An-Najm. Lepas tu ada satu lagi sebenarnya saya terlupa jap. Okey, apa perkaitan hari kiamat dengan Gunung Tursina? Okey, begini. Saya minta tuan-tuan salin. Tapi saya tak bawakan ayat dia. Saya minta tuan-tuan salin saja nombor ayat dia. Okey, tuan-tuan tulis ayat nombor 10. Ayat nombor 10 surah At-Tur. Tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala menyebut bahawasanya gunung-gunung ni dia akan berpindah tempat. Berpindah tempat. Tuhan kata watasirul jibala watasirul jibalu sayra. Allah Ta'ala kata nanti waktu dekat kiamat, gunung ni dia akan berjalan, dia akan bergerak dengan pergerakan yang luar biasa. Maksudnya dia ubah tempat. Kalau gunung Everest tempatnya di mana? Kalau gunung Kinabalu di mana? Kan? Nanti jangan pelik, gunung Kinabalu tu ada dekat Kuala Lumpur. Itu masa hari kiamat. Itulah ayat nombor 10. Sebenarnya dia bukan masuk bergerak-gerak macam tu. Sebenarnya bergerak tu merujuk kepada kita tak nampak dah. Contohnya kalau nanti kan orang selalu tengok gunung Kinabalu kan, contoh kan. Nanti waktu kiamat datang, orang tak nampak mana gunung tu. Sedangkan sebelum ni gunung tu besar. Orang tak nampak dah. Mana gunung Everest ni? Tak jumpa dah. Itulah maksud dia bergerak dengan secepatnya. Maknanya ayat 10 tu ada kaitan dengan gunung Tursina juga. So gunung Tursina tu nanti pada penghujung nak dekat kiamat tu, gunung tu tak ada. Seolah-olah dia telah pergi bergerak. Bergerak tu dia akan jadi hancur. Dia akan jadi lebuh. Ada kaitan tak dengan nama surah At-Tur? Dengan At-Tur? Ya, dia mempunyai perkaitan. Kalau kita nak kait dengan tema hari akhirat tadi. Okey, kita terus dengan Suratul Najmi. Okey, kita sempat tak ni? Ada lagi waktu. Okey, Suratul Najmi. Okey, An-Najmi ada soalan tak? Tengok tu soalan jap ya. Okey, jap. Saya jawab soalan sekejap dekat chat ruangan chat. Lepas tu saya tengok dekat FB tuan-tuan puan sekejap. Okey, Al-Quran terjemahan saya menterjemah ayat 6 demi lautan yang penuh gelombang. Dan penuh gelombang. Ayat nombor 6. Okey. Kita jangan berpandu pada terjemahan saja. Sebab tu terjemahan Melayu kena tengok tafsiran ayat. Kalau baca tafsiran ayat, laut ini dia akan dipanaskan sehingga dia meluap-luap. Dia sama macam ayat, dia banyak dalam surah Juzul Amma banyak cerita pasal laut. Jadi
wal masjul tu maksudnya laut yang dia akan panas meluap-luap. Kalau gelombang tu kena baca tafsiran ayat. Apa maksud pada gelombang tu? Tapi yang tepatnya kalau kita baca pada tafsiran dia dipanaskan. Okay, adakah panas tu seperti gelombang? Mungkin juga, wallahu alam. Sebab tu untuk faham Quran jangan faham pada terjemahan. Sebab Quran tu yang ayat, terjemahan tu dia bukan ayat Quran. Dia terjemahan nak bagi faham. Sebab tu kena lihat pada tafsiran ayat. Okey, kejap. Okey, itu saja soalan. Okey, saya tengok ada soalan secara verbal tak bagi surah At-Tur ni. Ada tak pertanyaan? Tuan-tuan boleh bertanya tak? Boleh bertanya. Kejap saya tengok dekat FB ada tak rakan-rakan kita yang tanya soalan ni, ada tak? Okey, tak ada. Ada tanya soalan, tak ada. Alright. Ada pertanyaan? Boleh kita teruskan lagi? Ke Boleh, nak berhenti Ustaz. dah? Boleh. Boleh. Boleh, Ustaz. Kita dah hampir dekat 1 jam juga ni. Kan? 2 minit lagi kita dah 1 jam. Kita mula pukul 9 suku. Kan? Baru satu surah. Saya minta maaf ya. Atas penghuraian yang menyebabkan makan masa satu surah. Tak apa, yang paling penting kita dapat faham. Satu nikmat kita boleh faham. Kan? Walaupun kita tak baca 49 ayat ke semua ayat, tapi cukup kita memahami pada nama, pemilihan nama, pada tema pun dah bagi kita satu gambaran yang boleh untuk bagi kita faham Quran, kan? Okey. Jadi kita pergi kepada Suratul Najmi, surah pasal bintang pula. Masya-Allah, cantiknya nama-nama surah ni. Kan? Tadi surah pasal apa? Pasal gunung terus sinar. Ini Allah bawa kisah pasal bintang pula. Allah ajak kita, jom kita naik ke langit pula. Nanti kita belajar pula surah Al-Qamar, pasal bulan pula. Kan? Nanti kita belajar surah pasal bulan pula. Ini kita baca dulu surah pasal bintang, An-Najmi. Jadi kita nak cari jawapan. Kenapa diletak tentang surah bintang? Okey, kalau surah pasal gunung tu sinar, alright, alhamdulillah dapat jawapan dah. Sekarang kita kena cari kenapa pula Allah dipilih nama surah tu surah bintang. Kenapa diletakkan An-Najmi tu bintang? Okey. Kita kena lihat dulu di mana ayat di dalam Al-Quran suratul Najmi yang ada tak perkataan bintang kat situ, Najmi. Okey, ada pada ayat yang pertama. Allah bersumpah wan najmi idza hawa. Wan najmi, demi bintang. Dekat sini huruf waw kat sini. Waw kat sini adalah demi. Allah bersumpah demi bintang. Apabila bintang itu ia terbenam. Kenapa saya warnakan di hijau, hawa? Dia ada sesuatu. Kenapa Allah kata dia terbenam? Okey. Ia terbenam ni merujuk kepada bintang itu, sifat dia, pergerakan dia apa? Ada masa dia muncul, ada masa dia terbenam. Kenapa Allah sebut dia terbenam? Okey, demi bintang ketika ia terbenam. Okey, kita dapat dah sumber ayat yang nak dikaitkan dengan nama surah. Tapi kita belum dapat jawapan lagi kenapa dipilih bintang. Kan, sedangkan ada lagi ayat-ayat lain dalam suratul Najm ini kan. Okey. Kita nak cari jawapan dia. Tapi sebelum tu tuan-tuan kena ambil maklumlah. Suratul Najm ini dia surah yang turun masih lagi dalam fasa Nabi belum hijrah. Maknanya surah Makkiyah. Okey. Selalu kita tekankan, kena tengok dulu surah Makkiyah ke Madaniyah. Sebab kalau dia surah Makkiyah dia mesti tak lari daripada tiga perkara tersebut. Nak kukuhkan, nak mantapkan maklumat tentang ketuhanan, mesti ada pasal kerasulan, mesti ada cerita pasal hari akhirat. Okey, tapi apa kaitan bintang ni dengan Allah? Apa kaitan bintang dia dengan kerasulan? Apa kaitan bintang dia dengan hari kiamat? Mesti ada perkaitan dia.
Okey. Lepas tu Allah bersumpah pula tu demi bintang ni. Tentu bintang ni ada kegunaan dia. Mesti ada sesuatu yang special pada bintang tu. Okey, kita akan tengok nanti. Okey, sekarang kita nak tengok dulu justifikasi. Kenapa Allah Ta'ala sebut tentang kenapa surah itu dinamakan sebagai Wan-Najmi. Seperti kebiasaannya, para ulama melihat dari mana peletakan ayat tersebut. Jadi, kalau ayat tu duduk dekat permulaan, dia benda yang mula-mula ni dia penting. Dia kadang-kadang bukan pada permulaan, kadang-kadang nama ayat tu ada dekat tengah-tengah macam Baqarah kan. Tapi kebiasaannya kalau dia jadi permulaan dia penting, lepas tu Allah gunakan dalam sumpah. Jadi kita rujuk dalam buku Asma'us Suwaril Quran, Dr. Munirah mengatakan kenapa dinamakan dengan Suratul Najmi, kerana terdapat di permulaan surah tersebut terdapat Allah bersumpah dengan bintang. Okey, yang ini kita al-maklum, kita baca tadi ayat pertama, tapi kita nak tengok justifikasi yang kedua. Dr. Hali Hasan Arfan dia kata, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang tersebut? Ada kaitan dengan orang musyrikin, sebahagian mereka sebelum Nabi diutuskan, orang-orang penyembah-penyembah berhala ni, mereka juga ada menyembah bintang-bintang. Jadi apabila Allah bersumpah demi bintang apabila ia terbenam, kan? Sebenarnya kenapa Allah kata dia terbenam? Terbenamnya bintang itu merujuk kepada lemahnya bintang tu. Kejap timbul, kejap terbenam, kan? Kenapa bintang tu dia tak stable aja? Nak menunjukkan bahawasanya bintang itu bukanlah Tuhan yang kamu sembah dia, tetapi ia terbenam kerana Allah yang kawal dia. Okey, jelas. Jadi justifikasi di sebalik pemilihan nama An-Najmi tadi ada kaitan bintang yang disembah oleh sebahagian orang musyrikin selain daripada mereka patutnya menyembah Allah, bukan menyembah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi apabila Allah sebut maklumat tersebut, apabila ia terbenam, perkataan terbenam itu sendiri menunjukkan kepada kekurangan yang ada pada bintang tersebut. Tapi bintang ni dia ada fungsi. Tapi ia terbenam. Kan? Maksudnya, kalau dia Tuhan, kenapa Tuhan dia hilang? Contoh, betul tak? Tuhan, patutnya Tuhan ni, mestilah Tuhan yang kalaulah bintang tu Tuhan. Kenapa kejap ada? Kenapa kejap tak ada? Betul tak? Tapi kita Allah Ta'ala, Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, tak macam tu. Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk, kan? Allah sibuk dalam urusan. Jadi apabila Allah bersebut dengan apabila bintang itu terbenam, dalam masa yang sama Allah Ta'ala nak menunjukkan kelemahan bintang itu. Dia bukan Tuhan yang patut kamu kena sembah. Tetapi yang kamu patut menyembah adalah Tuhan yang menjaga, yang cipta bintang itu, yang jaga bintang itu. Ini justifikasinya. Okey. Jelas tuan-puan? Okey. Saya tunjukkan satu ayat lain yang dalam surah An-Najm ini Allah ada bersumpah dengan satu lagi bintang. Ni spesifik nama bintang tu. Kalau tengok pada ayat nombor 49. Tengok ayat nombor 49. Allah menyebutkan wa annahu huwa rabbus syi'ra wa annahu huwa rabbus syi'ra. Okey, apa tu syi'ra? Okey, Allah kata dan sesungguhnya dialah huwa, dialah tu apa? Rabbu, Rabb, Tuhan
yang mencipta, yang mentadbir. Mentadbir apa? Asy-syi'ra. Syi'ra ni kalau merujuk dalam kitab tafsir, khususnya kalau terrujuk dalam tafsir At-Tabari. Al-Imam At-Tabari mengatakan bahawa syi'ra ini adalah bintang yang bintang itu dinamakan syi'ra oleh sebahagian orang-orang jahiliyah pada zaman dulu. Bahkan Imam Mujahid juga menguatkan bahawasanya ia merujuk kepada sembahan sebahagian orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang jahiliyah dulu mereka menyembah bintang. Ada orang mengagungkan bintang kan, yang meramalkan bintang ni bahagia, bintang tu dah buat sekian-sekian. Jadi pada ayat 49 ni kita jumpa dengan lebih jelas. Allah mengisytiharkan, Allah memberitahu bahawa dialah sebenarnya yang cipta syi'ra tu. Dialah yang jaga syi'ra tu. Syi'ra tu apa? Syi'ra tu adalah bintang yang diberi nama dengan asy-syi'ra. Okey. Jelas saudara perempuan? Okey. Sekarang jap. Kita terus pergi jap. Okey. Kita terus pergi kepada tema surah. Lepas tu nanti saya akan buat huraian. Sikit lagi boleh tuan-puan Kejap je lagi. Boleh? Sehingga 10:30. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Okey, saya bimbang juga malam-malam kan. Saya ni kan dapat bercakap tak mau berhenti. Okey, jadi kena berhentikan saya. Okey, begini. Saya pergi kepada tema, nanti kita patah balik pada ayat yang awal. Okey, sekarang ni Alhamdulillah kita dah tahu apa makna najmi. Kita dah tahu di mana ayat yang dalam suratul najmi ni diambil ia sebagai nama surah. Dan kita tahu juga sedikit sebanyak di sebalik pemilihan nama tu ada kaitan dengan apa. Lepas tu kita terus pergi kepada tema. Tema ni dia adalah kesimpulan daripada ayat-ayat yang berjumlah. Suratul Najm ini dia ada lebih kurang 62 ayat. Maka para ulama kata tema surah An-Najmi ini dia nak dikaitkan dengan kebenaran wahyu yang Allah turunkan. Okey, kata kunci dia, key point dia adalah wahyu yang Allah turunkan. Okey, apa kaitan dengan bintang yang menjadi sembahan? Dia mesti ada kaitan dia. Okey, kejap. Kita ambil lumat-lumat ni. Okey. Lepas tu tema surah ni juga apabila membenarkan wahyu yang diturunkan, sudah pastilah isi kandungan wahyu itu juga ajarannya adalah benar. Betul tak? Yalah kan? Kalau wahyu itu benar, tentulah isi kandungan dalam wahyu itu akan benar. Maknanya segala ajaran dalam wahyu itu pasti benar. Okey. Dalam banyak-banyak ajaran dalam wahyu tersebut, ajaran tentang apa? Ajaran tentang mentauhidkan Allah. Ajaran tentang nak beribadat, nak menyembah, nak minta tolong, nak minta kebaikan hanya kepada Tuhan yang menurunkan wahyu itu. Dia ada perbezaan sikit dengan At-Tur. Kalau Tur tadi, dia fokus dalam ajaran wahyu itu yang pentingnya apa? Kiamat. Dapat tak? Tapi dekat suratul Najmi ni, dia nak fokus kepada isi kandungan wahyu itu adalah penekanan tentang beribadat kepada Allah. Okey. Ada kaitan tak dengan bintang tadi? Sudah pasti ada kaitan. Betul tak? Kenapa Allah bersumpah tadi? Kan? Sebab Allah bersumpah tu dalam Quran lah.
Dalam surah An-Najm ni lah. Betul tak? Maknanya surah An-Najm ni dia surah yang nak mengajak manusia supaya terima dulu wahyu Quran tau. Terima dulu wahyu Quran tu. Orang yang menerima wahyu Quran itu dia bawa ajaran yang benar. Sebab apa? Dia ambil daripada wahyu. Maka kalau dah boleh menerima kebenaran wahyu itu, maka sudah pasti korang kena terima isi kandungan dia pada wahyu itu. Isi kandungan dalam wahyu itu yang utama dalam surah An-Najm tentang ketauhidan. Beribadah hanya kepada Allah. Okey, saya akan tunjukkan nanti pada ciri-ciri ayat dia. Okey, tapi sebelum tu mari kita patah semula kepada ayat-ayat yang awal tadi untuk mengukuhkan tema ni, kan? Okey, saya tukar kaedah supaya saya nak tunjuk pada tuan perempuan macam mana sesuatu tema itu dikeluarkan. Bukan sekadar saya nak bagi tahu maklumat tentang tema, tapi saya nak tuan-tuan kita belajar ni, kita kena belajar tentang bagaimana sesuatu tema itu dikeluarkan. Sudah jelas tak? Sebab tu saya terus pergi pada tema. Saya tak ulang ayat dulu. Okey, jelas ya? Kalau saya bagi secara terus boleh. Tapi sampai bila kita tak akan dapat belajar? Sampai bila nanti kalau kita baca Al-Quran, macam mana nak buat isi penting? Macam mana nak buat ringkasan ketika kita baca Al-Quran kan? Jadi kita kena tahu kaedah dia. So kalau orang tanya, macam mana boleh dapat tema dia seperti ini? Maka kita jawab, tema surah ini dia dikeluarkan berdasarkan keseluruhan ayat-ayat dalam surah An-Najm. Okey, saya akan buktikan pada tuan-tuan perempuan tentang tema ni. Tapi sebelum tu, mari kita kukuhkan tema ni dengan rujukan satu lagi. Ini kaedah kedua. Bukan kaedah kedua lah. Dia begini. Kalau kita hanya rujuk satu kitab, satu buku, mungkin maklumat kita tu terhad. Tapi kalau kita nak kukuhkan ia ke tema maklumat ni, maka kita kena baca buku kedua, buku ketiga, buku keempat. Kita gabungkan, kita tengok, oh semua ulas benda yang hampir sama. Jadi, itulah maklumat dia. Okey, jadi kita tengok buku yang kedua. Okey, nanti saya tunjukkan gambar terjemahan buku ni. Sebenarnya buku ni dah ada terjemahan dia. Bagus juga kalau tuan-tuan boleh buat sesi talaqi. Habiskan, khatamkan buku pasal dia macam sinopsis lah. Okey, tema surah yang dicadangkan oleh Syekh Adil Muhammad Khalil, dia kata intisari utama surah An-Najm ni nak cerita tentang kebenaran wahyu dan keagungan wahyu tu. Okey, untuk mengukuhkan tema ni, jom kita pergi kepada ayat yang awal-awal. Ayat 1, 2 dan 3. Okey, kalau kita baca ayat 1 tadi kita jumpa kan? Kita dah tahu tadi kan sebab apa Allah bersumpah dengan wan najmi idza hawa, ada kaitan dengan apa tadi? Ada kaitan dengan apa? Beribadat hanya kepada Allah, bukan kau menyembah bintang. Okey, jelas tak? Lepas tu ayat nombor 3, ayat nombor 2, Allah Ta'ala nak sebut tentang apa? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kamu tidaklah dhalla, dia sesat, wa ma ghawa, dan tidak pula keliru. Jadi apabila kita baca ayat 2 ni, oh rupa-rupanya Allah bersumpah demi bintang yang terbenam ni, kan? Allah Ta'ala nak mengukuhkan bahawasanya Nabi Muhammad yang dia ni sebenarnya adalah sahabat kamu. Orang kampung kamu, wahai penduduk Mekah. Dia ni bukanlah orang yang sesat. Dia ni bukanlah orang yang terkeliru. Kenapa Allah Ta'ala menafikan macam tu? Sebab kita tahu kan, mereka tuduh Muhammad ni reka Quran. Muhammad ni dah gila kot.
Muhammad ni, dia sesat ni Muhammad ni, bawa ajaran baru ni. Jelas tak? Jadi dalam suratul Najmi, bukan sekadar Allah nak attack tentang bintang yang mereka sembah tu, tapi Allah Ta'ala nak mempertahankan kredibiliti kemuliaan Nabi Muhammad ni. Sebab apa? Kalau Allah tak pertahankan, sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ni lah yang mendapat wahyu Quran. Kan? Nabi Muhammad yang akan sampaikan ayat-ayat Quran tu. Jadi kalau mereka dah attack apa pangkat Nabi ni, maknanya secara tak langsung mereka akan tolaklah ayat Quran tu. Jadi Nabi Muhammad perlu dipertahankan. Jadi cara dipertahankan, Allah Ta'ala mengatakan dia itu bukanlah sesat, dia juga bukanlah keliru. Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى, dan dia tidak cakap sesuatu ikut hawa nafsu. Tetapi kalau dia cakap, dia sampaikan maklumat, sebenarnya dia berpandukan kepada apa? In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dia katakan itu, yang dia sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maknanya ayat 4 ni nak mempertahankan siapa? Nak mempertahankan Nabi SAW. Dia itu betul-betul Rasul. Dia cakap tu adalah hanya menyampaikan apa yang dia dapat dari Tuhan dia. Maknanya dia bukan gila, dia bukan terkeliru. Daripada ayat ni, pada ayat ni, kena tak tema ni? Kebenaran wahyu, keagungan wahyu, betul tak tema ni? Tema suratul Najmi nak cerita kebenaran wahyu yang diturunkan, dan benarlah ajaran dalam wahyu tu. Dalam wahyu itu perintah untuk beribadat kepada Allah. Okey. Jelas Dapat tak perkaitan dia? Kan? Perkaitan antara isu ketuhanan, isu kenabian, isu tentang kerasulan. Kerasulan dan hari kiamat. Okey, jelas kat sini. Okey, insya-Allah nanti kita sambung pada sesi yang berikutnya. Kena habiskan. Kejap. 1 jam 15 minit. Ke tuan nak 15 minit lagi? Boleh? Ke Boleh. macam mana? Habiskan. Masya Allah. Syairah mah semangat belajar. Okey. Kalau kita habiskan lah kot. Kejap. Panjang juga ni. Kejap Oh, panjang juga. Dia... Tapi sayang kalau tak habiskan. Okeylah, kita habiskan sikit. Saya tak ambil 15 minit pun. Saya tak ambil 15 minit. Saya sebut kita nak kuatkan tema kan. Kan objek kita nak tahu tema kan. Okey, kita tunjukkan. Kan tema ni kata wahyu tu benar. Isi kandungan dalam wahyu tu mengajak beribadat kepada Allah. Okey. Kalau kita baca betul-betul keseluruhan suratul Najmi, kita akan jumpa ayat yang... kita jumpa ayat dulu. Okey, kita akan jumpa ayat. Ingat tadi tema dia apa? Ingat tak tema tadi? Tema tu kata, tema tu nak mempertahankan kebenaran wahyu. Wahyu dari siapa? Wahyu dari Allah. Macam mana wahyu tu benar? Bukan? Macam mana wahyu tu benar? Maka Allah Ta'ala nak kata, Allah Ta'ala nak bagi tahu wahyu itu benar, Muhammad dapat benda yang wahyu itu benar, ajarannya benar, maka dalam surah An-Najmi ni, Allah Ta'ala nak mengatakan, macam mana wahyu itu tak benar? Sebab aku lebih tahu daripada korang, aku lebih tahu. Dalam surah An-Najmi ni, surah yang paling banyak sebut tentang dia lebih tahu, Allah tu lebih tahu. Kenapa istimewanya surah An-Najmi ni pada ayat yang tak ada pada surah lain yang sebanyak maklumat dalam surah An-Najmi? Nampak tak macam mana tema tu boleh dikeluarkan? Kan? Jadi surah An-Najmi ni surah yang paling banyak ayat, surah paling banyak dalam Quran yang menyebut dia lebih tahu, iaitu Allah. Huwa a'lamu.
dia lebih mengetahui. Ada 4 kali. 4 kali tu dan nota boleh tengoklah. Ayat 30 ada 2 kali, ayat 32 Allah sebut 2 kali. Cuma saya nak kenapa saya sebut 6 kali ni? Ni salah tulis ni. Ni saya copy paste lah ni kotak ni. Kena tulis 4 kali. Betul-betulkan. 4 kali. Okey. 2 kali dalam ayat 30, 2 kali dalam ayat 32. Jom kita tengok ayat dia. Kita tengok ayat dia. Okey, saya bawa ayat 32 saja. Sebab 30 tu nanti kita akan baca pada maklumat lain. Okey, saya dah warnakan dengan warna hijau. Tengok dekat ayat dekat sini. Allah kata apa? Huwa a'lamu. Huwa a'lamu. Dia lebih mengetahui. Dia lebih mengetahui. Maknanya Allah kata, korang tak tahu, dia lebih tahu Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala lebih tahu daripada kita, maknanya wahyu yang datang dari dia yang lebih tahu tu, kenapa kau tolak? Kenapa tak ikut ajaran wahyu yang dia tu lebih tahu daripada kamu? Apa tujuan dia? Apa kebaikan untuk kamu? Apa keburukan untuk kamu? Maka, nampak tak? Cara Allah Ta'ala ni maha bijak. Sampaikan Allah Ta'ala kata dia lebih tahu tu, dia bawa dalam konteks cerita apa? Sejak kamu, Allah Ta'ala lebih tahu kepada keadaan kamu sejak kamu diciptakan lagi dari tanah. Dia tahu kamu masih dalam janin dan pelbagai peringkat dalam perut ibu. Jadi faham tak? Jadi kalau Allah tu lebih tahu kan daripada kita, daripada makhluknya, maknanya segala isi kandungan di dalam Al-Quran itu ikutlah. Allah Ta'ala dia lebih tahu daripada kita. Mungkin kita kata, kenapa kena buat macam ni? Allah kata, dia lebih tahu, maka ikut saja. Terima apa yang Allah Ta'ala sebut dalam isi kandungan Al-Quran yang Nabi sampaikan tu. Okey, kita tengok ayat lain. Okey, ini maklumat ni kita dapat 2. Okey, kalau tuan-tuan nak tengok, 2 lagi kat mana? Kita tengok dekat ayat nombor 30 lah. Dia dekat ayat 30 ni. Jumpa sekali lagi, huwa a'lamu, huwa a'lamu. Okey. Kita teruskan dengan ciri yang kedua. Yang membezakan surah ni dengan surah yang lain, bahkan nak kuatkan tema. Okey, surah An-Najmi ni, surah yang kedua paling banyak menyebut tentang zon. Zon ni, dia bukan yakin, tapi sangka-sangka je. Ini semua orang musyrikin. Orang musyrikin, mereka buat ibadat ni, sebenarnya mereka ni buat ibadat tu tak ada bukti yang meyakini pun. Yang patut mereka kata bintang tu adalah Tuhan yang patut minta tolong. Tak ada pun sebenarnya. Jadi cara Allah Ta'ala nak merendah-rendahkan kesalahan orang musyrikin ni, maka dalam surah An-Najmi ni merupakan surah yang kedua. Satu lagi surah, tak silap saya dalam surah Yunus ke surah apa, yang dia 4 kali. Maknanya ada surah lain dia sebut 4 kali, dalam surah tu dia sebut von. Tapi dalam surah An-Najmi, surah nombor 2 paling banyak, 3 kali Allah sebut von. Okey, zon tu tentang siapa? Zon tu tentang amalan, perbuatan orang musyrikin yang mereka ni buat tanpa ada keyakinan. Maknanya tak betul pun. Mereka buat hanya macam sangka je. Maknanya tidak ada hujah yang menyokong perbuatan mereka. Jadi kita nak tengok contoh kat ayat mana? Tengok dekat ayat 23, kita tak akan jumpa perkataan zon dekat sini. Jumpa tak perkataan zon dekat sini? Allah kata, iyattabi'una illa dhann. Saya dah letakkan dengan warna kuning dan saya telah highlightkan dia. Allah Ta'ala kata apa? Mereka tu hanya ikut sangkaan dan apa yang mereka ingini. Jadi kalau kita baca ayat ni, maknanya mereka ni sepatutnya ikut Allah, ikut apa yang Nabi sampaikan. Sebab Nabi sampaikan tu wahyunya dari Allah. Kenapa kena ikut wahyu Allah tu? Sebab Allah tu lebih tahu. Waktu Allah ciptakan kamu dari tanah tu, Allah dah tahu dah kamu ni macam mana. Apa yang kamu perlu. Bahkan kamu tu pula banyak ikut sangka-sangkaan, kata Allah. Okey, faham tak link dia dengan sangkaan lebih tahu? Okay, kita tengok ayat lain. Ayat nombor 28. Kita akan jumpa diulang 2 kali. Allah kata apa?
kata iyattabi'una illa dhann wa inna dhann. Allah kata mereka ni kan dahlah tak tahu apa-apa. Mereka ni pula ikut sangkaan semata-mata. Sedangkan sangkaan itu tidak benar semata-mata. Okay, nampak sangkaan kan? Okay, kita tengok berapa kali tadi? 3 kali Kejap. 23. Kejap. 1. Kejap. 2. 3. Betul lah kan? Betul kan? Betul lah. 3 kan? Okey, ciri ketiga. Ciri ketiga ni kita gali lagi, kita akan maknanya pada hujungnya kan. Kalau orang musyrikin tu dia boleh terima hati terbuka, memang mereka akan terima wahyu Quran. Pertama apa? Allah tu lebih tahu daripada korang. Yang kedua, korang tu buat ibadat tu, cara korang tu sangkaan je. Tanpa ada bukti yang sokong korang. Dan nombor 3 apa tahu? Nombor 3, surah An-Najmi ni surah yang paling banyak mengatakan mereka ni orang yang tak tahu. Tak faham tak maksud ayat ni? Maksudnya kalau yang pertama tadi Tuhan kata dia lebih tahu. Lepas tu yang ciri kedua Allah kata mereka ni buat ikut sangkaan tanpa ada bukti dan hujah. Ciri ketiga, surah An-Najmi surah yang paling banyak dalam Al-Quran yang ayat tu sebut secara jelas Allah menafikan mereka ini ada ilmu. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan korang memang patutlah ikut wahyu Quran tu. Muhammad tu dia tak gila, dia tak keliru, dia tak sesat. Macam ayat mula-mula tadi tu kan. Nampak tak? Okey, kita tengok ayat dia. Kita akan buktikan. Tengok ayat dia. Tuan-tuan boleh jumpa dekat ayat nombor 28. Tuan-tuan jumpa dekat ayat nombor 30. Tuan-tuan akan jumpa dekat ayat 35. Saya dah warnakan dengan warna kuning dah. Jadi kalau kita tengok dekat nota tu, ayat ni Tuhan kata apa? Wa ma lahum bihi min ilm. Tuhan kata apa? Sedangkan mereka tu tak ada sebarang ilmu. Maknanya apa? Kalau dah dalam bahasa mudah kita, bodoh dia orang tu. Tapi Allah Ta'ala kata, sedangkan mereka tu tak ada ilmu tentang apa yang mereka buat tu. Sekali Allah ulang. Sebut 28. Naik ayat nombor 30. Sekali lagi Allah Ta'ala kata, Zalika mabalaghuhum minal ilm. Tuhan kata, alah itu je lah kadar ilmu yang ada pada mereka. Maknanya Allah nak menafikan mereka ni sebenarnya tak tahu apa-apa pun. Okey. Baca sekali lagi pada ayat nombor 35. Tuhan kata apa? A'indahu ilmul ghaib fahuwa yara. Allah Ta'ala kata, adakah dia mempunyai ilmu tentang perkara gaib? Bintang-bintang tu kan tak nampak, perkara-perkara gaib macam kiamat sebagainya. Jadi Allah Ta'ala nak menafikan mereka ni tak ada ilmu. Tak cukup ilmu. Tuhan kata, adakah dia ada ilmu tentang perkara gaib? Soalnya Allah kata, korang tahu ke tentang perkara gaib tu? Korang tahu? Engkau ada ilmu. Maknanya Allah nak menafikan mereka ni ada ilmu. Okey. Lepas tu, okey, kita akan tutuplah sekali. Okey, jawabannya, maknanya daripada ciri-ciri ni, memang tema ni kenalah. Maknanya surah An-Najmi ni, tengok kan, kebenaran wahyu. Kenapa kau wahyu ni benar? Sebab apa? Sebab dia datang dari Allah. Allah tu lebih tahu, korang tu tak tahu. Dahlah buat ikut tanpa ada bukti, tanpa ada hujah. Zon, ikut sangkaan. Lepas tu pula, Muhammad yang bawakan wahyu tu, dia tidak dhalla wa ma ghawa. Dia tak sesat, dia tak keliru. Dia tak cakap ikut hawa nafsu dia. Dia cakap tu wahyu yang diwahyukan kepada dia. Okey, jelas tak surah An-Najmi? Dalam masa yang sama Tuhan kata, korang yang sembah bintang syi'ra ni kan sebenarnya dia bukan Tuhan. Korang ikut-ikut orang je tanpa ilmu. Nampak tak? Jadi inilah kesimpulan daripada surah
An-Najmi. Walaupun kita tak baca lebih kurang 62 ayat, tapi daripada belajar nama, daripada belajar tema, tengok ciri-ciri surah, seolah-olah macam kita hafal suratul Najmi ni. Kita faham tujuan surah tu An-Najmi. Oh, di sebalik nama surah bintang tu, kan, kita dapat maklumat yang Allah beri pada kita, Masya Allah. Kita dah boleh faham surah tu ada Najmi. Jadi nak kukuhkan lagi, jom kita tutup dengan ayat last kali suratul Najmi. Kenapa ayat last kali ni ada sujud? Tuan-tuan catat ya. Ada habis dah ni. Okey. Tuan-tuan catat. Surah yang pertama kali turun kepada Nabi yang dia ada ayat sujud adalah suratul Najmi. Tuan-tuan catat. Ni hadis sahih riwayat Bukhari. Surah yang pertama turun kepada Nabi yang dia ada perintah bersujud. Kita nampak ada sujud tilawah sejadah tu adalah suratul Najm. Kita bukan bincang dari sudut susunan dalam Quran tu, tak. Jelas tak? Tapi kita bincang surah yang awal-awal turun yang ada perintah sujud adalah suratul Najmi. Istimewanya suratul Najmi ni. Apa berkaitan dengan bintang tadi? Yang sepatutnya korang sujud, korang tunduk adalah pada Allah. Bukan korang sujud dan tunduk pada bintang itu. Bahkan bintang itu sendiri dia tenggelam. Okey, faham tak? Bintang itu tenggelam tu sendiri, dia ikut arahan Allah. Allah suruh tenggelam, tenggelam. Allah suruh dia muncul, dia akan muncul. Jadi tanda sujud bintang itu kepada Allah, ada masa dia akan terbenam, ada masa dia akan muncul. So nak sujud kepada siapa? Ayat 62 dalam surah An-Najmi, Allah tutup dengan fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah, beribadatlah kamu semua kepada Allah. Bukan sujud kamu kepada bintang tu. Kerana bintang itu sendiri, mereka sujud kepada Allah. Cara dia sujud, cara dia tunduk dan patuh pada Allah, itulah apabila ia terbenam. Yang jaga terbenam tu adalah bentuk kepada sujudnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang patut sujud kepada siapa? Sujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah Allah. Habislah suratul Najmi. Wallahu ta'ala alam. Dapat sesuatu, dapat belajar, dapat ketahui maklumat tentang nama dan tema. Penting belajar nama dan tema ni. Sebenarnya yang merupakan salah satu kaedah untuk kita faham Al-Quranul Karim. InsyaAllah ada modul yang sedang saya buat sekarang. Nanti kita akan belajar, lepas kita belajar habis tema, kita akan belajar pembuka penutup surah. Pembuka penutup surah. Lepas tu kita akan gabungkan. Dalam surah At-Tur, penutup dia pasal apa dan pembuka surah sebelah dia pasal apa. Kalau kita belajar, memang seolah-olahnya dia macam surah ni, dia pass baton. Kalau orang berlari 4 kali 100 meter tu kan, dia pass baton kan. Sebenarnya susunan surah tu dia seperti pass baton. Dia sambung lagi maklumat. Kau sambung maklumat ni, kau sambung maklumat ni. Jadi kita akan dapat tahu rahsia dia. Kenapa surah disusun macam ni, susun macam tu. InsyaAllah itu dalam modul yang lain. Kita habiskan dulu belajar nama dan tema surah. Kalau tuan-tuan tak percaya, kalau tuan-tuan cari ayat hujung, ayat last kali surah Tur, Allah Ta'ala cerita tentang ketika terbenamnya bintang-bintang. Allah kata pada ayat nombor 49 kan, dalam surah At-Tur, Allah Ta'ala sebut tentang ketika terbenamnya bintang-bintang. Tengok ayat dia. Ayat 49 surah At-Tur. Last kali surah At-Tur tu Allah Ta'ala kata ketika terbenamnya bintang-bintang.
Lepas tu surah At-Tur kata, dia pas dekat surah An-Najmi. Surah Najmi memulakan sebut tentang bintang apabila terbenam. Nampak tak? Ayat pertama An-Najmi menyambung ayat terakhir surah Tur. Nanti kita belajar modul tu. InsyaAllah doakan Allah istiqamahkan kita belajar nama dan tema-tema surah. Nanti kita akan belajar tentang hubung kait surah dengan surah yang lain. InsyaAllah. Okay, ada pertanyaan, ada persoalan? Sekejap ya. Okey, apa beza kalimah Hawa dalam ayat 1 dan 3? Nampak tapi sama, tapi dia berbeza. Okey. Hawa dekat ayat pertama tu bintang yang dia terbenam lah. Tapi Hawa pada perkataan tu dia ada kaitan, sebenarnya dia ada perbezaan. Dia tidak akan sama. Dia ada perbezaan tu. Hawa ayat 1 dengan Hawa ayat nombor 3. Hawa pada ayat 3 dikaitkan dengan hawa nafsu. Maksudnya ikut dengan perasaan. Tapi pada ayat 1 tu dekat dengan bintang lah. Nanti insyaAllah nanti saya cuba carikan maklumat lanjut dia. Sebab tu bagus Ustaz bertanya. Supaya saya lebih alert, saya boleh belajar lagi daripada persoalan tuan-tuan puan. Tapi saya tak boleh jawab lah malam ni. Kan, kenapa pada bintang digunakan hawa, kenapa pada hawa nafsu pun dipanggil hawa. Itu nanti insyaAllah saya akan cari perkaitan dia, kehalusan maksud dia insyaAllah. Okey, ada soalan lain secara verbal sebelum kita berhenti ni? Kita nak tengok malam tadi kat pukul 11 tadi. Dari dekat hampir 2 jam ni sebenarnya. Masya Allah. Hebat tuan-tuan perempuan ni. Dengan rahmat dan kasih saya Allah Azza wa Jalla. Okey, ada pertanyaan lain? Secara verbal. Tak ada ya? Okey, kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa minggu depan. Kita belajar suratul Qamar. Terus kita belajar surah Rahman. Terus kita belajar suratul Waqi'ah. Sebab mudah je nak faham Ar-Rahman dengan Waqi'ah sebab kita semua dah al-maklum, maka senang nak terang kenapa pilih nama Ar-Rahman, kenapa pilih nama Al-Waqi'ah. Kita akan belajar 3 surah insya-Allah. Al-Qamar, Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah insya-Allah pada minggu hadapan. Kalau kita ikut pada susunan surah, kita dah juzuk 27 dah. Alhamdulillah. Juzuk 27 dah. 3 juzuk saja lagi. Pada nama surah. Wallahu ta'ala mohon maaf atas kelemahan kekurangan, sama ada pada penyediaan nota, sama ada pada penyampaian, sama ada pada memberikan jawapan dan maklum balas. Mohon ampun dan maaf atas kekurangan dan kelemahan. Yang sempurna itu adalah Allah. Marilah sama-sama kita semua memohon taufik, memohon hidayah dan taufik dari Allah untuk kita mengamalkan apa yang kita belajar menyampaikan apa yang kita belajar kepada orang lain. Semoga Allah Ta'ala sentiasa menambahkan rasa iman kepada kita, kekuatan kepada kita untuk kita mengikuti majlis ilmu seperti ini pada setiap minggu. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan pada minggu hadapan.